Di sini cikgu nak tunjukkan satu panggil apa ya, assignment dalam Google Classroom ya, seperti yang cikgu pernah tunjukkan sebelum ini, tapi cikgu ulangkan sekali lagi. Dalam skrin anda ataupun sekarang tolong buka skrin sekejap ya. Cikgu tahu kamu nak jimatkan data, tapi sekarang kalau boleh bukakan skrin anda tengok kejap. Cikgu telah tambah satu assignment dari gen ke protein ataupun dari gene ke protein lah. Jadi dalam Wenjin dah hantar, bagus dah cepat. Jadi cikgu dah bagi satu kerja iaitu tonton satu video YouTube. Okey, kamu boleh tekan ini nanti tengok sendiri. Okey, macam mana daripada gene di nukleus membentuk protein. Penting ni nanti kita akan cerita sikit mengenai aplikasi kejuruteraan genetik dalam bab 5 ni, akhir bahagian ni. Okey, sekali kita akan masuk ke variasi. Lepas tonton, murid-murid jangan lupa turn in. Cikgu dah tunjuk macam cuba ni dah turn in. Cikgu memang akan bagi 3 markah. Okey, janji turn in saja. Minta tolong tolong tontonkan, lepas itu turn in. Tak turn in, cikgu pun tak tahu macam mana nak buktikan kamu dah tonton. Jadi minta tolong tontonkan dan lepas itu turn in. Alright, murid-murid jelas ke tak? Cikgu nak tanya ni. Siti Nofitra, jelas tak? Siti Nofitra ada? Ada. Jelas ke tak? Jelas. Okay, jadi itu salah satu. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi tak tahu mana masuk Google Classroom itu, link itu ada dalam panggil apa itu? Link yang cikgu bagi nanti dalam kehadiran, link kehadiran itu dalam itu ada link untuk Google Classroom sekali ya. Jadi pandai-pandai anda masuk. Jadi sekarang hari ini kita akan masuk ke topik yang seterusnya. Okey, iaitu teknologi kejuruteraan genetik. Okey, cikgu dah sebut GMO untuk kelas yang sebelum ni ya. GMO. Okey, GMO adalah satu singkatan untuk genetically modified organism. Okay, genetically modified organism. Cikgu, apa itu? Dalam bahasa lain, makanan yang telah diubahkan genetik. Jadi ramai antara kita, kalau anda betul-betul ikut belajar kan, tengok skrin ya, ini kalau anda tak ada data yang cukup, sila tutupkan handphone screen anda, dengar saja dan belekkan buku teks. Cikgu ulangnya, buku teks muka surat 100. Muka surat 100. Jadi tak ada alasan katanya tak cukup data ke macam-macam ni. Kamu boleh tutupkan skrin sekarang, pakaikan earphone dan dengar. Jadi murid-murid, apa sebenarnya kaitannya genetik ataupun gene dengan hidup kita? Mungkin ada antara kita sampai sekarang masih tak faham. Jadi cikgu nak memberikan satu konsep yang cukup senang. Ini tak tengok skrin pun tak apa. Sebab cikgu nak tulis, nanti kamu boleh tonton semula lebih senang nak difahami. Jadi murid-murid, ada satu benda yang anda perlu tahu. Dalam nukleus, cikgu tuliskan dalam skrin ya. Dalam nukleus, kita ada kromosom. Okey, dalam kromosom ada gene. Jadi kenapa kita nak fahamkan konsep ini? Kenapa kita nak tahu benda ini? Okey, sebab segala benda yang ada pada badan kamu. Cikgu nak sekali lagi sebut ya. Segala benda yang kita nampak secara fizikal di badan kamu, dari rambut, kuku jari, otot, bukan sel otot saja, kita kata otot. Okey, semua adalah protein. Macam mana badan kamu mendapatkan arahan untuk membuat protein itu? Jawapan dia adalah daripada gene. Dia akan menghasilkan protein. Protein ini yang cikgu cakap akan membuatkan bentuk rambut kamu, contoh. Membuatkan bentuk kuku jari kamu, membuatkan otot dan segala benda yang anda boleh nampak. Okey, dalam di atas badan kamu secara fizikal. Maksud dia, kalau kita mengubahkan gene, kita boleh mengubahkan protein yang nak dihasilkan. Cikgu,
Saya dah belajar mutasi kelas sebelum ni. Mutasi gene contohnya. Ya, kalau mutasi gene, okey, antara mutasi gene yang kamu mungkin ingat ada banyak penyakit. Ya, kecacatan gene itulah yang akan menyebabkan hasilnya kurang protein tertentu yang menyebabkan kecacatan pada badan anda. Jadi, saling berkait. Yang penting, kalau bermula dengan gene ini sudah ada kecacatan, maka protein itu pun akan cacat. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan gene ke protein kepada teknologi DNA recombinant. Recombinant, dia ada satu istilah kat sini, kalau ikut English recombinant. Combine. Kalau English recombinant. Combine. Dia berasal dari istilah combine, campur, gabungkan. Jadi murid-murid sekalian. Sebelum cikgu sebut kepada konsep ni, anda perlu tahu bahawa okey, insulin, cikgu apa itu insulin tiba-tiba pula guna biru juga, cikgu gunakan warna biru. Insulin ialah sejenis hormon. Hormon juga rujuk kepada protein. Untuk buat apa? Untuk tukarkan glukosa berlebihan dalam badan menjadi glikogen dan simpan di badan. Kalau glukosa kita lebih dalam badan, insulin tidak cukup dihasilkan, maka kandungan gula dalam badan kita akan menjadi lebih. Kandungan gula dalam darah akan menjadi lebih. Itulah kita panggil kencing manis ataupun penyakit diabetes mellitus. Jadi, insulin ini ialah sejenis hormon, protein juga, dihasilkan di pankreas, di organ pankreas. Boleh kata di bawah perut. Murid-murid, di bawah perut ada satu organ pankreas. Jadi, disebabkan ada kecacatan. Cikgu, kecacatan apa pula? Kecacatan apa? Jadi, sel-sel itu mungkin ada kecacatan dari gene. Cikgu, gene mana? Cikgu ulang. Gene dari mana? Sel di pankreas. Okey, sel-sel di pankreas. Disebabkan ada kecacatan pada sel-sel pankreas, maksud dia tidak mampu nak menghasilkan insulin. Jadi ada kecacatan pada dia menyebabkan insulin tidak dapat dihasilkan. Jadi boleh ke tak boleh? Kalau tanpa insulin, boleh ke tak boleh glukosa berlebihan ditukarkan kepada glikogen? Okey, cikgu nak tanya. Murid-murid, Nur Ifah. Ifah ada? Nur Ifah. Ifah? Anda boleh type ya kalau ada tak pernah bercakap dengan cikgu. Ifah? Okey, Ifah tak jawab tak apa. Tan Ensong ada? Ensong? Ya, Tan Ensong. Kalau badan kita tidak cukup insulin ataupun tak ada insulin, boleh ke tak glukosa ataupun gula dalam darah ditukarkan menjadi glikogen? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Terima kasih Ensong ya. Jadi itulah dia. Kencing manis disebabkan insulin tak cukup. Kenapa insulin tak cukup? Sebab sel-sel pankreas kita itu ada kecacatan pada gene. Jadi mungkin ada antara kamu akan fikir jawapan hebat tak? Cikgu, senanglah. Buat terapi genetik, terapi gen. Maksudnya gunakan virus, rawatkan sel-sel pankreas. Itu bukan yang kita nak bincangkan sekarang ya.
Yang penting muka surat 100 ini, muka surat 100. Jadi macam mana kita nak menghasilkan insulin di luar badan kita? Macam mana nak menghasilkan insulin di luar badan? Jiku, kenapa nak hasilkan di luar badan? Itulah kamu nampak kalau untuk orang ataupun pesakit kencing manis, dia akan suntik insulin. Bukan suntik dadah, suntik insulin. Jadi mana insulin dia datang? Tak mungkin keluarkan pankreas orang yang sihat buat insulin. Tak jadi. Jadi apa yang kamu perlu highlight di sini murid-murid, tengok ya. Jadi untuk sel pankreas manusia yang sihat, mereka keluarkan gene insulin manusia. Highlight gene insulin manusia pada tengah-tengah itu. Daripada manusia, sel pankreas manusia, dalam sel itu ada kromosom. Dalam kromosom ada gene. Gene untuk buat insulin. Mereka keluarkan. Jiku, boleh potong macam itu ke? Ya. Lepas itu, mereka carikan bakteria. Jiku, bakteria. Ya. Mereka cari bakteria, keluarkan DNA bakteria. Plasmid DNA maksudnya DNA yang pendek, bulat. Dia keluarkan, masukkan gene insulin manusia. Highlight ini ke dalam DNA plasmid bakteria. Saya ulang ya. Gene insulin manusia dipotong keluar daripada sel manusia, sel pankreas manusia, potong, masuk ke dalam gene apa atau masuk ke dalam DNA mana? Siapa nak jawab? Muhammad Adam ada? Pula. Adam. Amir marah ke Amir? Amir Idam marah ke? Hello? Muhammad Adam ada? Muhammad Adam? Muhammad Adam ada? Okey, Amir Idam. Amir Idam, gene untuk membuat insulin dari manusia itu akan dipotong, dimasukkan ke dalam mana? Dimasukkan ke dalam mana? Sel bakteria. Sel bakteria tidak cukup bagus ya jawapan dia. DNA sel bakteria. Dia masuk ke dalam DNA sel bakteria. Jadi balik kepada konsep kita. Kalau sekarang bakteria itu sudah ada gene. Saya ulang, sudah ada gene untuk membuat insulin. Dia sudah ada gene untuk membuat insulin. Gene untuk membuat insulin. Bakteria ada gene untuk membuat insulin padahal dia tak perlu. Sebab bakteria tak perlu pun. Tapi sekarang kita masuklah. Boleh ke tak dia menghasilkan protein yang bernama insulin? Boleh ke tak boleh? Syazah boleh jawab? Syazah boleh jawab ke tak? Syazah? Boleh ke tak boleh? Kalau bakteria dimasukkan, DNA bakteria dimasukkan gene untuk membuat insulin, bakteria itu sekarang boleh hasilkan protein insulin tak? Atau hormon insulin ke tidak? Boleh ke tak boleh? Jawapan bukan ya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi protein, jadi sekarang bakteria itu nak ke tak nak, dalam sel dia itu sudah ada DNA daripada gene insulin manusia ni masuk ke dalam. Jadi kita nak kata campur ke dalam, istilah itu panggil recombinant, DNA recombinant masuk ke dalam, campur dah. Jadi bakteria itu sekarang nak ke tak nak, dia akan menghasilkan insulin manusia untuk kegunaan manusia. Kalau anda malas nak hafalkan semua, aku minta tolong kamu baca dalam muka surat 100 tu. Okey? Baca kat sana, baca kat atas tu. Contoh highlight ayat yang kedua atau highlight DNA manusia dikombinasikan dengan DNA dari ulat ataupun bakteria. Jadi dia akan menghasilkan DNA hibrid. Hibrid maksudnya campur. Yang penting dikombinasikan, campur. Hasil dia panggil DNA recombinant. Okey, biasanya kita bukan gunakan kulat lah dalam konsep ini, sekarang kita guna bakteria. Jadi, apa beza kulat dan bakteria? Tingkatan 5 kamu akan belajar.
Jadi penghasilan insulin ini dapat membantu orang yang ada diabetes mellitus, ada kencing manis. Jadi dia tak perlulah buat apa, dia cucuk insulin settle. Sebab orang kencing manis dia tak ada insulin itu je. Kita bagi dia insulin, rawatlah penyakit dia. Dia tak ada lagi. Dia maksudnya dia tak akan ada masalah-masalah sampingan yang disebabkan oleh kencing manis. Siapa ada soalan? Siapa yang rasanya nak belajar lebih, sudah ada diberikan di sini yang satu QR code untuk teknologi DNA recombinant. Anda boleh tengok sendiri. Ada satu video kat dalam. Ya. Kalau kamu tak boleh scan QR code, boleh masukkan link yang kat bawah tu. Buku teks tsm.mind/science/tingkat T4 HLM100.MP4. Ada kat situ. Tengok sendiri. Okey. Jadi GMO Jeku pun dah sebut pada kelas sebelum ini. Muka surat 101. Tembikai segi 4 bukannya GMO ya. Harap semua orang faham. Tembikai segi 4 ini ataupun berbentuk kubik ini bukannya disebabkan DNA dia diubah, tak. Dia dibenarkan bertumbuh besar di dalam kotak saja. Jadi apabila dia dah besar, kotak itu yang bentukkan, yang pasti nak paksakan bentuk dia dalam kotak. Dia tak akan jadi bulat. Itu adalah lain cerita. Dia kata, kalau jin, perubahan jin macam jagung, kamu biasanya tak nampak pun. Cikgu, macam mana saya nak nampak ada tambah jin ke tidak? Tak, kamu jarang akan nampak. Kalau kamu orang yang baca, jenis yang membaca, kamu akan tahu. Pergi ke Jasco ke, pergi ke mana-mana supermarket ke, ketika anda beli sayur, sepatutnya anda baca dari mana sayur itu berasal dan apakah tanaman jenisnya yang digunakan ataupun dia punya jenis lah. Maksudnya mereka gunakan GMO ke tidak untuk tanam. Sebab sesat, kebanyakan jagung yang anda makan sekarang memang GMO, tak dapat dielakkan dah. Apa kesan dia? Tak tahu. Tapi setakat sekarang tak adalah kesan buruk. Yang penting, apa yang anda perlu tahu untuk GMO ini, muka surat 101. Kalau kamu belum lagi highlight pada peringkat yang kedua. Okey, dia ialah GMO ini merujuk kepada teknologi menggabungkan jin dari dua spesies yang berbeza. Ayat yang pertama itu. Okey. Jadi dia akan ada ciri baharu. Yang penting menggabungkan jin daripada dua spesies yang berbeza, di situlah ada ciri baharu. Kenapa nak tambahkan jin? Contoh, kalau jagung itu senang sakit, kita tambahkan jin yang buatkan dia susah nak jatuh sakit. Jadi, jagung itu susah nak jatuh sakit, baik ke tak baik untuk petani? Murid, baik ke tak baik untuk petani? Aisyah Sofia ada? Aisyah Sofia? No, Aisyah Sofia ada. Okey, tak apa. Ada. Baik. Jiwe dan jaling. Kenapa tak baik Chong jaling? Tambahkan jin. Okey, macam ni lah. Kamu petani. Kamu tanam jagung itu senang jatuh sakit. Jagung itu bukan kamu. Jagung itu senang jatuh sakit. Dan jagung itu sentiasa sebelum dia masak dah rosak. Sekarang saya gunakan bagi kamu jenis GMO. Kamu tanam. Jagung itu semua besar-besar belaka. Cantik-cantik belaka buah dia. Baik ke tak baik? Chong Jialing，现在我给你种一棵玉树竹嘛，那玉树竹是不容易生病的，因为又成熟的很大的，好不好？你是个农夫，baik ke tak baik itu je kan? Baik lah. Cikgu, bahkan nanti akan sakit itu nanti baru cerita. Yang penting sekarang dari segi aspek ekonomi, kamu boleh dapat hasil banyak. Itu yang kita nak cakap sekarang. Faham ke tak? Jadi, okey, kita sambung sekarang. GMO itu pun dah settle. Jadi, mungkin kamu akan tanya, apakah kebaikan dan keburukan? Ya, itulah latihan yang kita bagi semalam. Okey, sebelum kita bagi waris dia, kita nak settlekan dengan ini dulu. Jadi, apakah kesan teknologi kejuruteraan genetik? Kita main Tuhan sekarang ibarat. Jadi, apa itu istilah main Tuhan? Play God, English lah. Maksud dia, okey, contohnya kita nak apple itu jadi senang ditanam, kita tambahkan jin lain, tambah jin lain. Macam ubahkan otak orang. Mengubahkan otak orang. Jadi benda ini baik ke tak baik? Kita pergi baik dulu ya.
Saya tak nak cerita pasal keburukan terdahulu, tapi yang penting masuk ke kebaikan dulu. Sebab soalan kamu satu panggil, nyatakan 3 kebaikan. Pertama, kebaikan dia dapat mengenal pasti dan menentukan penyakit baka. Dan seterusnya merawat. Jadi apa itu penyakit baka? Siapa yang BM tak pandai, kita sebut penyakit baka ke penyakit baka pun boleh. Penyakit baka. Baka maksudnya benda yang diturunkan. Benda yang diturunkan. Yi chuan xing de bing tu. Bing tu pula. Yi chuan xing de bing. Jadi kita boleh tahu apakah penyakit baka yang turun dan kita boleh rawat penyakit itu. Biasanya yang kamu sedang dengar ialah penyakit terapi jin. Terapi jin. Kita boleh ubahkan dan kita boleh rawatkan. Contoh kalau kita tahu ada penyakit buta warna, kita boleh rawat dia dari awal. Maksudnya ketika mengandung. Kita telah boleh merawatkan fetus dalam badan. Dari zygote kita dah rawat. Tapi Cikgu, benda ini bahaya ke tak bahaya? Itu nanti kita cerita. Kita nak bagi tahu boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Okey? Kedua, menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Okey, macam tadi Cikgu cakap, kita tahu jagung itu senang sakit, kita buat kejuruteraan genetik tukar GMO, selesai. Cikgu, boleh kamu bagi satu contoh lain ke tak? Cikgu ada sebut betik Hawaii, Hawaiian papaya. Betik Hawaii ni kamu boleh online tengok. Betik yang biasa kamu dapat kat luar tu, manis, buah dia sedap. Satu ketika, spesies Hawaiian papaya ini memang diserang virus. Tanam saja, virus akan rosakkan buah dia. Jadi, kita buat kejuruteraan genetik, tukar dia punya jin, tambahkan jin lain. Jadi, pokok betik ini sekarang, buah dia tetap manis dan besar dan kurang jatuh sakit. Jadi baik ke tak baik ni? Sebenarnya baik. Teknologi kejuruteraan genetik ini baik. Bukan seperti yang anda fikirkan. Oh, cikgu tukar genetik mesti buruk. Jadi ingatkan kebaikan. Dan juga menghasilkan nombor 3, tanaman dan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi. Siapa yang tak ada buku, muka surat 10002. 10002. Highlight perkataan daya tahan penyakit yang tinggi. 不容易生病了. Okey. Jadi kalau ada kejuruteraan genetik, apa salahnya? Okey. Dan banyak tanaman yang kamu makan memang GMO walaupun dia tulis kat situ organik. Organik tidak menandakan dia bukan GMO, bukan. Organik maksud dia tanam secara semula jadi saja. Guna baja semula jadi di tempat yang ataupun cara yang semula jadi, tapi baka dia kamu guna benih apa? Mungkin dah GMO di situ. Okey, kita guna benih GMO tanam, semua GMO. Tapi cara organik saja kita yang usahakan. Nombor 4, menghasilkan tanaman yang lebih banyak. Lebih banyak tetapi masa yang lebih singkat dituai. Bagus lah. 多成果少时间. Bagus. Okey, macam padi. Dulu tanam padi, hasil padi setahun. Tunggu setahun. Sekarang tanam padi 3 bulan boleh dapat yang Jepun punya. 3 bulan. Okey, banding dengan setahun. Untung ke tak untung? Untung ke tak untung murid-murid? Cikgu nak tanya juga. Yo Kenyao, untung ke tak untung? 你种米种1年，现在我给你一个种类，那个米只要种3个月，你赚不赚到钱？ Yo Kenyao. Kenyao kat mana tu? Okey, Kenyao tetap bagi respon. Kita pergi orang lain. Ada. Kenyao ada respon? Tak ada. Okey, tak apa. Untung, Jaling. Thank you. Tapi cikgu nak tanya soalan lagi. Cikgu nak tengok dia tengah buat apa ni. Damia No Syafika ada? Damia No Syafika. Oh, Jiwei. Thank you. Damia ada Damia? Damia No Syafika. Okey, tak apa. Benda ni dengan rakam sebenarnya. Okey, bagus. Jadi sekarang, oh ya. Ya, sir. Jadi Damia nak tanya. Syafika, kalau tanam padi lama, baka lama guna setahun untuk dapatkan buah. Sekarang saya guna 3 bulan saja dapat. Untung ke tak untung? Itu je soalan cikgu. Untung ke tak untung? Tulis je. Kalau tak. Kalau tak sebutlah.
Ya, sir. Jadi ya, sir itu macam untung ke tak untung? Untung. Okey, terima kasih. Jadi itu sebenarnya. Jadi apa lagi? Kita juga boleh guna untuk menghasilkan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Insulin itu penting. Insulin ada hasil daripada kejuruteraan genetik. Jadi itu ada kebaikan. Jangan ikut satu belah cakap buruk saja. Jadi sekarang apa keburukan dia? Yang penting hasil perubahan genetik boleh memberikan alahan. Termasuk alahan. Apa maksud alahan? Okey? Kalau kamu nak tahu itu alahan sebenarnya apa? Oversensitive. Panggil apa ya? Allergic. Oversensitive. Maksudnya kita makan mungkin akan menyebabkan gatal-gatal ke semua yang sebelum ini tak ada. Okey, dan kesan-kesan sampingan kepada pengguna. Tetapi benda ini jarang berlaku ya murid-murid, jarang ya. Okay? Apa itu insulin? Insulin, macam kalau nak cakap dalam bahasa Cina juga tak tahu. Tapi insulin itu ialah protein. Itu protein dalam kategori hormon yang menukarkan glukosa berlebihan. 将你身体中多余的糖分 tukarkan kepada glycogen simpan di dalam sel. 如果没有 insulin 的话, kalau tak ada insulin, glukosa akan tinggi di dalam darah. Jaling. Kalau glukosa tinggi di dalam darah, apa akan berlaku? Baik ke tak baik tu? Baik ke tak baik? Jaling. Glukosa, gula banyak di dalam darah. Glukosa banyak di dalam darah. Tak baik. Sebab itu panggil kencing manis lah. Cikgu tak cakap dari awal kan. Tak baik. Memang tak baik. Buruk. Okay. Jadi kita perlukan insulin ke tidak? Jawapan dia, perlu ke tak perlu? Perlu ke tak perlu? Perlu. Okey, jadi sekarang kita punya pankreas rosak, andai katalah pesakit kencing manis, sel pankreas dia, genetik dia, gene dia itu ada cacat. Tak boleh hasilkan insulin. Jadi macam mana? Kita cari insulin, andai kata inilah insulin. Inilah insulin, cikgu suntik. Insulin masuk darah, masuk dalam badan. Okey, selesai. Itulah kamu nampak orang kencing manis, injek, suntik selalu. Suntiklah setiap hari. Suntik. Bukannya untuk apa? Dia suntik untuk kekal hidup. 他们打针打那个医术啊，我不能 insulin 叫华语叫什么？ Kalau dia inject itu suntik biasa pada perut ataupun pada tangan. Tangan itu kalau dah lama dia pergi perut. Jadi untuk selamatkan nyawa mereka. Tak boleh. Kalau jin kita dah cacat jin. Kamu punya soalan ibarat cikgu tukar. Orang buta warna boleh sihat ke tak? Amin Ida? Orang buta warna boleh sihat ke tak? Boleh jadi tak buta warna tak? Tak. Kenapa? Kalau cikgu cakap kenapa? Kenapa? Ya, sebab kecacatan pada gene ataupun kromosom ataupun pada nukleus. Itu adalah akar dia tu. Jadi kalau nak tukar satu je terapi gene, tapi benda itu masih lagi dalam fasa eksperimen. Banyak benda akan berlaku ya, kita tak tahu lagi. Jadi nombor 2, keburukannya. Dia mungkin menghasilkan spesies baharu yang menyebabkan spesies asal pupus. 产生一个更好的品种，旧的就会拜拜咯，没有咯。Cikgu, jadi bukan ini benda baik ke? Tak. Spesies asal mungkin ada kebaikan lain. Ya, kita tak tahu. Okey, kita tak tahu. Jadi yang penting maksudnya menghasilkan spesies baru akan gantikan spesies yang asal. Spesies asal akan pupus. Original dari pupus lah. Okey, jadi nombor 3 boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi pada pengguna. 吃多了会中 kanser. Kita tak tahu dia ke tidak. Kalau makan banyak akan dapat kanser sebab menyebabkan mutasi pada pengguna. Okey, itulah juga ada orang yang sentiasa cakap, okey, makan GMO yang banyak boleh menyebabkan mutasi sel, menyebabkan kanser. Okey, dia ke tidak itu perlu bergantung kepada bacaan ilmiah. Kan itu dah semua, bukan bacaan di Facebook, bacaan di social media ataupun di IG ataupun oleh orang yang tak lulus SPM. Salah. Mesti baca bacaan yang ilmiah untuk memberikan maksud kesan sampingan
GMO. Sebab setakat sekarang apa yang Jeku tahu, GMO tidak menyebabkan kanser, tak ada. Tapi kita difahamkan secara am, dia boleh menyebabkan kanser. Okey, nombor 4. Pengubahsaian genetik mungkin digunakan secara tidak beretika. Okey, membuat senjata biologi. Okey, contoh, saya tahu ada sejenis virus yang boleh membunuh orang. Jadi, saya pun masukkan jin itu ke dalam mana-mana sel. Sel itu boleh menghasilkan virus yang lebih banyak. Tapi benda itu hanya dari segi fiction sajalah. Daripada movie, kita pun tak payah cerita banyak. Harap tidak terjadi dalam dunia kita lah. Okey. Dan nombor 5, menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Jeku, apa itu pestisid? Racun serangga. Jeku, bukan ini baik ke? Bukan ini baik ke, murid-murid? Kalau tadi Jeku cakap seperti pokok apple, tak apa. Apple itu hasil kita. Kita takut virus yang pindahkan jin ke apple itu, virus itu, kita tak kawal. Dia pergi ke lalang. Dia pergi ke lalang. Lalang, 一直去到野草那边. Masukkan jin tadi itu ke dalam lalang. Jadi, Cikgu nak tanya. Ubat serangga ataupun pestisid itu, racun serangga, racun perosak itu, sekarang tidak akan memberi hasil pada pokok apple. Okey, bagus. Tapi tidak juga memberi kesan kepada lalang. Bagus ke tak bagus? 如果野草也不怕那些药水的话，你认为是好还是不好？ Bagus ke tak bagus? Siapa nak jawab? Sebelum Cikgu sebut nama lah. Bagus ke tak bagus? Syakira, tak bagus. Terima kasih. Kenapa baik? 野草你喷了药不会死哦. Bagi ke tak baik? Kalau kamu tengok cakap lalang itu ada daya tahan racun serangga yang tinggi. Racun serangga je lah. Kamu spray racun pesticide. Okey? Jadi sekarang lalang itu tak mati, perosak itu pun tak mati ataupun serangga pun tak mati. Mereka menjadi banyak. Tak bagus lah. Tak bagus lah. Okey? Jadi banyak benda lah. Benda-benda yang kita boleh sebut tapi Cikgu nak kamu hafal saja sekarang yang benda ini. Jadi janji hafalkan 3 poin dulu untuk jawab soalan yang disediakan di dalam Google Classroom. Jadi, apakah etika dalam teknologi kejuruteraan genetik? Jadi, ini saya hafal lah yang penting perlu dijalankan dengan integriti yang tinggi. Itu 我们身为人类, kita sebagai manusia tidak menyalahi moral dan agama. Okey, dia juga boleh membantu manusia dari segi kesihatan untuk seperti mencipta insulin. Okey, dia juga boleh membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan kerosakan tanaman sebab kita sekarang boleh hasilkan banyak buah. 我们可以产生更加多的那个叫做更加多的那个产品，不是产品叫什么？更加多的那个米lebih banyak padi ke, lebih banyak buah ke, jadi tak ada masalah. Dan juga perlu diamalkan semasa menjalankan eksperimen kejuruteraan genetik agar tidak menyentuh sensitiviti agama dan moral. Cikgu, apa sensitiviti agama dan moral? Kamu mungkin kalau tengok muka surat 103 I paling samping, Cikgu nak tanya. Kalau apple itu senang jatuh sakit, kita dah cakap, Cikgu masukkan jin babi ke dalam apple. Cikgu ulang, Cikgu masukkan jin babi ke dalam apple. Jadi Syazah, apple itu masih apple ke apple itu babi? Syazah? Ya lagi. Syazah dengar ke tak? Ataupun Cikgu tak jelas ni? Cikgu ulang semula ya. Andai kata apple itu senang jatuh sakit. Gunakan teori kejuruteraan genetik, Cikgu masukkan jin babi. Kononnya jin babi itu boleh elakkan apple itu daripada jatuh sakit dan rosak. Senang. Masukkan jin babi, apple itu sekarang tak senang sakit, kamu akan dapat buah yang banyak. Apple itu kamu boleh makan ke tidak, Syazah? Jangan kata ya boleh makan, juga nak tanya ya ataupun tidak, boleh makan ke tidak? Tidak? Okey. Seorang cakap tidak. Siti Nurfitra, ada lagi tak? Siti Nurfitra?
No Aisyah Sofia ada? No Aisyah Sofia? Okey. No Aisyah Sofia pun tak ada. Siti Nurfitra tak bagi. Amir Idam. Okey, tadi dah tanya. Amir Idam pun tanya. Saya nak tanya. Jadi apple itu yang ditambahkan jin babi, boleh kamu makan ke tak? Kamu cakap, dua orang cakap tak ya. Jadi saya cikgu serahkan jawapan ini kepada fatwa negara nanti. Kamu pergi baca. Okey, benda ini memang didebat secara hangat. Secara tidaklah sebab ada jin babi. Tapi adalah tapi tu. Benda itu panjang. NGW, kenapa tak boleh makan? Apple jin babi dan jin malam ni. Okay, semua kamu boleh makan. Kenapa tidak pula? Apple juga Apple yang ada jin babi tapi masih nampak apple, bentuk apple. Dia tak ada telinga babi ke hidung babi. Okey? Boleh makan kan, Jiwei? You ada masalah ke, Jiwei? Jiwei? Kenapa boleh dan tak boleh pula? Jadi, kalau untuk yang bukan Muslim, mungkin bukan isu. Itulah saya kata etika ini melibatkan agama dan juga sensitiviti masyarakat. Jadi, jawab soalan itu ya. Cikgu sambung untuk mengakhiri topik bab 5 ini, iaitu 5.5 ya, standard kandungan variasi. Variasi murid-murid. Kalau anda tengok dalam gambar raja ni, ya, semua ni lelaki. Kenapa dia tunjukkan lelaki pada muka surat 103 ini? Kamu nampak setiap lelaki ini ada perbezaan dari segi tingginya, dan dari segi warna kulitnya. Okey, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kamu tengoklah dari kiri ke kanan tu. Lepas tu ada yang warna kulit cerah, ada yang warna kulit gelap. OK， 意思说有分别吗？有高的，有矮的，有皮肤黑的，皮肤白的。Semua ini kita dalam kategori variasi. Murid-murid, kita panggil dia variasi. Jadi apa itu variasi? Muka surat 103, tengok peringgan yang bawah itu. Bawah sekali. Perbezaan yang wujud antara kita disebabkan oleh variasi. Jadi apa itu variasi? Variasi ialah highlight perbezaan ciri antara individu 这个别的之间的分别 tapi mesti daripada spesies yang samalah. Jangan kita bandingkan manusia dengan monyet. Okey, variasi. Bukan. Mesti monyet dengan monyet, manusia dengan manusia. 当我们放在同一类的身上，就好像我们看着猴子跟猴子itu variasi. Tapi kalau kamu tengok lembu dengan anjing, itu bukan variasi, itu perbezaan. Variasi mesti spesies yang sama. Anjing dengan anjing, kucing dengan kucing, lembu dengan lembu. Okey? Tengok muka surat pada 104. Okey? Cikgu memang nak tamatkan kelas hari ini ya dengan dua perkataan baru, iaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey? Variasi selanjar, variasi tidak selanjar. Cikgu, apa beza dia? Variasi selanjar, kalau tengok peringkat pertama, menunjukkan perbezaan yang tidak ketara dan tidak jelas antara individu. Itu 不是很分别很大的. Contoh tadi, tinggi. Ada orang yang tinggi sikit-sikit, ada orang yang rendah sikit-sikit. Perbezaan tak ketara. Cikgu, ada benda yang ketara ke perbezaan dia? Ada. Contoh dia cap jari. Contohnya cap jari. 是手指纹 dia cap jari memang ketara. Orang individu dan individu memang semua tak sama. Tak sama. Cikgu ulang, variasi selanjar menunjukkan perbezaan yang tidak ketara dan tidak jelas seperti tinggi, seperti warna kulit. Itu memang tidak ketara. Okey? Cikgu dah bagi seperti ketinggian dan jisim badan. Okey? Cikgu, ada contoh lain ke tak yang tidak ketara dan tidak jelas ni? Ada. Contoh dia IQ. Kalau kita letak semua kelas, semua orang dalam murid dalam kelas, kita tak boleh kata kelas itu ada budak cerdik dan budak bodoh saja. Tidak. Mesti ada yang cerdik sikit-sikit, lemah sikit-sikit, lemah sikit, cerdik sikit, dan bukannya cerdik sangat, lemah sangat, ketara tak. Dia mesti ada pengantaraan. 就是说这一个的分别是有中间的，不是说直接是分到很距离很大的。Jadi boleh faham ke tak murid-murid?
Boleh faham ke tak? Cikgu nak tanya soalan lagi. Farah Syakira, boleh faham? No Farah Syakira. Okey. Boleh ya? Okey. Teruskan. Jadi kalau kamu tengok disebabkan dia ada pengantaraan, jadi kamu akan nampak graf itu boleh dilukiskan dalam bentuk carta. Ini panggil apa? Cikgu lupa ya. Jadi jap. Ini nama untuk graf inilah. Taburan normal itu betul. Taburan normal maksudnya kamu akan nampak graf itu kalau dari satu hujung adalah sikit, pergi ke satu hujung lagi memang sikit. Dia akan tinggi di tengah-tengah berbentuk taburan normal macam ni. Okey? Jadi dia nama dia. Dia memang panggil carta histogram, kita faham. Tapi yang taburan naik turun ini dia senama lain. Yang penting kamu akan nampak setiap carta ini adalah bersambung sebab dia tak ada perbezaan yang tinggi. Okey, kita boleh kaitkan satu dengan satu lain. Macam di kelas kita akan nampak orang yang paling tinggi sikit mungkin seorang, dua orang, rendah pun seorang, dua orang. Tapi yang tengah-tengah ini yang maksudnya tinggi dia macam sama je, sederhana. Okey, kamu akan nampak satu graf yang berbentuk, jika ulangkan, taburan normal ataupun berbentuk loceng. Berbentuk loceng. Aku pun tak nak kacau banyak. Yang penting variasi selanjar memang ditentukan oleh jin tapi banyak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Faktor persekitaran. Okey, contohnya ketinggian, kamu makan lebih banyak susu ataupun kalsium, tinggi dengan lebih cepat. Kalau makan kurang, pendeklah sikit. Namun, jin itu masih ketetapan yang paling tinggi. Jadi, kita pun tak nak buang masa. Variasi tak selanjar pula menunjukkan perbezaan yang ketara ataupun sangat jelas antara individu. Tengok peringkat yang bawah itu, highlight, ketara dan sangat jelas. Contohnya, boleh gulung lidah ataupun tidak, ya. Dia tak ada gulung sikit-sikit, gulung banyak-banyak. Ya ataupun tidak, dua je. Jenis cap jari pun ya. Jenis cuping telinga, okey. Dan juga jenis kumpulan darah. Jenis kumpulan darah. Maksud dia A, B, O ataupun AB. Dia tak ada sikit-sikit A, sikit-sikit O. Dia sama ada A, sama ada B, AB ataupun O saja. Jadi graf dia akan berbentuk macam ni. Tengok ya, murid-murid, muka surat 105. 105. Kalau buatkan graf carta pun, okey, graf bar, kamu akan nampak tengah-tengah ini adalah tengah-tengah ini tidak bersambung. Memang mereka jarak satu sama lain dan ketinggian itu adalah rawak. 意思他们的高跟矮的那个人数 bilangan individu biasanya tak ada kaitan bentuk yang tertentu. Dia boleh kejap tinggi sini, kejap rendah di sana. Okey? Aku pun tak nak buang masa ini. Jadi yang penting graf untuk variasi tak selanjar berbentuk diskrit. Highlight perkataan diskrit ini. Jadi untuk graf selanjar ini kalau anda tengok dia mesti ada. Saya lupa lah dia punya statement kat situ. Mesti ada. Okey? Yang eksperimen ini kita akan, aktiviti ini kita akan buat masa buka sekolah ya. Tapi sekarang tidak. Yang Cikgu nak sebut sekarang. Ya. Okey, murid-murid. Kalau anda tengok, Cikgu dah sebut variasi ya. Pergi muka surat 107. 107. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan variasi? Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan variasi? Tinggi kamu dengan tinggi dia berbeza. Okey, contoh. Jadi ada dua faktor secara am. Dua je. Cikgu nak kamu ingatkan. Satu panggil faktor genetik. Satu panggil faktor persekitaran. 周围的因素，一个是基因的因素。Variasi selanjar. Variasi selanjar ditentukan oleh dua. Genetik dan persekitaran. 基因还有周围。Variasi tak selanjar, genetik saja. Maksud dia, kamu lahir macam itu, macam itulah sampai mati. Contohnya gulung lidah. Cikgu tak boleh gulung lidah. Sampai mati pun cikgu tak boleh gulung lidah. Persekitaran tak boleh nak bantu cikgu. Cikgu tak boleh latih sampai gulung lidah. Tak jadi. Okey? Contohnya darah A. Kamu darah A,
Tak mungkin kamu latih diri kamu jadi darah kumpulan B. Tak mungkin. A sampai mati. Boleh faham ke tak? Chong Jaling, boleh faham ke tak? Yo Ken Yao, boleh faham? Yo Ken Yao, boleh faham? Jadi sekarang, cikgu dah tamatkan bab 5 ini secara fakta sains ya. Maksud fakta. Kamu perlu hafalkan buku. Kamu bukan hafal lah. Hafalkan fakta-fakta tertentu. Dan cikgu nak bagi tahu. Besok cikgu nak buatkan kelas juga. Google Meet ya. Penting ya. Cikgu nak tamatkan kelas hari ini untuk tunjukkan anda satu perkara di sini. Murid-murid, tingkatan 4 ini ada eksperimen wajib macam tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okay, kamu ada eksperimen wajib yang perlu dibuat. Besok kita akan bincang macam mana nak buat eksperimen. Cikgu, PDPR kat rumah ini nak buat eksperimen ke? Dengar ya. Eksperimen kalau nak minta buat untuk melibatkan alat dan radar susah. Tak. Tapi cikgu nak ajar macam mana tulis laporan eksperimen dulu. Laporan eksperimen. Murid-murid semua dengar ya, tingkatan 4 prima dan 4 MPB. Bagi tahu kawan-kawan kamu semua. Tingkatan 4, tengok ya. Bilangan 1, ada jumlah berapa eksperimen? Cikgu dah highlight ya. Ada jumlah berapa eksperimen yang kamu perlu buat? Jawapan dia. Ada berapa eksperimen? Murid-murid, siapa nak jawab? 8. Okay, good. Thank you, 8. Jadi, cikgu pun tak nak bazirkan masa. Kita besok akan datang buat eksperimen laporan yang pertama iaitu untuk nombor 3 ini ya. Bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan kadar denyutan nadi. Dan juga cikgu akan sebut kelas sebelum ni cikgu dah cakapkan untuk biji benih kacang hijau. Cikgu akan sebut semula. Okey, nanti masa bab 6 nanti kamu perlu tanam kacang hijau. Tanam, tengok kacang hijau itu bercambah, tumbuh, catat, ambil gambar, record. Okey, itu eksperimen wajib. Siapa tak boleh ikut. Besok kita akan buat laporan sains. Siapa ada soalan? Bagi tahu sekarang. Siapa soalan? Cikgu tak nak nanti ada murid yang menghadapi isu ya. Ada soalan ke tak? Murid-murid ada soalan? Ya? Okey, kalau tak ada, cikgu nak tamatkan kelas dah, sabar ya. Sabar. Minta tolong semua bukakan kamera. Kalau rasa tak pakai tudung ke malu ke, senang je. Bukakan kamera, letakkan buku kat depan macam cikgu buat macam ni boleh. Macam ni okey je. Cikgu okey je. Malu, jangan malu Yang penting sila buka kamera. Okey, buka kamera kamu, cikgu nak ambil gambar dalam kiraan 5 ya. 5. Bukalah kamera kejap untuk buktikan kamu ada. Cikgu takut kamu tidur je sebenarnya. Okey, tunjukkan buku, bukan shilling ke lantai, buku je. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Yong Kia, Farah, Syakila, Adila, Izzati ada? Siti Adila, Izzati, Chongkai, Aril, Iskandar, Eva, Syazah, Aisyah, Sofia. Okey, cikgu nak ambil gambar sekali lagi ya. 1, 2, 3. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih sebab sabar. Besok kita nak buat laporan sains dah. Siapa yang tak datang bagi tahu mereka ataupun tunjuk ajar pada mereka. Kepada yang lain, sila tontonkan YouTube yang cikgu bagi link dalam Google Classroom itu. Tonton dan faham. Dan jangan lupa isikan kehadiran nanti cikgu akan masuk dalam grup. Link yang sama je. Kamu masuk ke kelas, kamu isikan saja. Okey, itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.